Raksasa ni cukup famous lah kat Jepun. Nama dia apa? Gojira! Assalamualaikum. Selamat kembali ke kelas Cikgu Masmud. Hari ni saya ada seorang tetamu khas. Toh, apa abang? Hang ni biasa pi outer space kan toh kan? Hang boleh terbang memang kan? Aku ada soalan sikit kat hang nak tanya. Toh, hang biasa tengok kat outer space kan? Bumi ni bulat ke mendatar? Ha? Bulat? Sungguh? Pala tahu hang ni. Anyway, hari ni kita nak cerita sikit tentang raksasa. Raksasa ni cukup famous lah kat Jepun. Nama dia apa? Gojira! Gojira ni Godzilla lah. Jepun tak boleh sebut L, so dia sebut Gojira. Apa khabar? Hero! Jepun tak boleh cakap L kan. Jadi Gojira ni ialah Nissan GT-R R35. Original Godzilla, Gojira yang asal ialah R32. Yang itu Godzilla ataupun Gojira yang asal. Yang ni Son of Gojira. Son of Gojira ni ialah satu kereta yang apabila dia mula-mula keluar, ramai orang terkejut. Kereta ni punya dahsyatnya corner dia, sampai kalau hampa tengok Top Gear, Jeremy Clarkson bawa kereta ni corner, mata dia jadi kero. Dia corner punya laju sampai mata kero, tak boleh nak ikut. Punya pelik tak pelik kan. Dan kali ni kita nak tengok lah, disebabkan Nissan R35 ni ialah kereta yang kedua paling laju di Malaysia. Kereta yang paling laju di Malaysia, entah apa? Dia baru sampai pun dia tahu King Myvi. Jadi, sebagai kereta yang kedua terlaju di Malaysia, memanglah dia menjadi kegilaan ramai anak-anak muda dan juga anak-anak yang tak bermuda. Orang tua pun ramai juga teringat kereta ni. Jadi apa pun, R35 ni kita nak sembang sikit hari ni tentang dia punya kos lenggara dia. Jadi sebelum kita cerita kos lenggara tu, kita kena cerita juga kereta ni punya teknologi dan layout enjin dan segala-segala benda-benda macam itulah yang nak baru kita faham kenapa sebenarnya kos lenggara ni mahal. Jadi kereta ni dia mempunyai enjin V6. Nissan memang terror buat enjin V6. Jadi salah satu enjin V6 Nissan tu dikira engine of the year berbelah-belah tahun lah. Dan Nissan memang terror buat enjin V6. Jadi untuk kali ni dia buatkan enjin V6 3.8 liter. Dan kereta ni walaupun hanya 3.8 liter, dia punya masa pecutan dia lah untuk ke 100 km sejam tu sangat-sangat pantas lah. Lebih kurang dalam 3 saat macam tu. Dan katanya lebih kurang kelajuan maksimum dia tu melebihi 300 km sejam. Dan antara benda-benda lain yang kita kena tahu selain daripada dia punya sistem kawalan cengkaman dan kawalan kestabilan elektronik yang sangat-sangat canggih itu, ialah kereta ni mempunyai aturan enjin dan gearbox yang unik juga. Jadi Nissan R35 ni disebabkan dia nak mencapai tahap prestasi yang terbaik, antara benda yang dia kena buat ialah menghasilkan imbangan berat 50% depan, 50% belakang. Jadi untuk menghasilkan imbangan berat yang sama ataupun nak bagi balance ni, apa yang mereka buat adalah mereka ambil gearbox. Gearbox tu benda yang berat. Kalau dia duduk depan dengan enjin, jadi berat kat depan. Mereka ambil gearbox pergi tolak di belakang. Kereta ni enjin dia di depan, gearbox tu di belakang. So dia punya transfer case juga ada kat belakang. Jadi kalau hampir jengok bawah kereta tu, nanti hang akan nampak dua drive shaft. Satu pergi belakang, satu akan pergi balik pergi ke depan. Dia pergi ke depan balik, nanti dia akan run satu differential kat situ untuk power roda depan, dan daripada gearbox belakang tu akan ada differential belakang untuk power roda belakang lah. Pasal dia kereta 4-wheel drive ataupun orang panggil all-wheel drive lah. 4-wheel drive tu kata mereka lah untuk off-road. Kalau all-wheel drive tu untuk jalan tu mereka kata lah. Saya kata tak apa, sama je lebih kurang. Jadi sebagai contoh kita mulakan lah. Ni cerita tukar minyak hitam lah. Tukar minyak hitam, jadi berapa liter nak kena pakai? Kereta ni guna 5.5 liter minyak hitam. Dan sudah tentunya bila kita beli minyak hitam, kita akan beli minyak biasa lah. Kita akan cari minyak yang paling elok sekali, yang paling mahal sekali, dan yang paling sesuai dengan kereta ni. Tak semestinya paling mahal mungkin, tapi yang perfect dengan specification untuk kereta ni, kerana enjin ini yang berjana begitu banyak kuasa ni, dia memerlukan pelinciran yang bagus. Jadi untuk 5.5 liter tu, ni kita tengok ada orang suggest lah Motul 300V. Yang ini campur dengan upah, saya rasa campur sekali dengan oil filter, lebih kurang dalam RM950 lah. Jadi 1000 tak kurang lah kalau nak pergi tukar minyak hitam. Yang kedua, tadi saya cakap gearbox kan. Jadi gearbox kereta ni memang canggih lah. Disebabkan satu, dia kena duduk di belakang. Jadi gearbox tu dia punya reka bentuk dia unik lah. Dia special punya gearbox. Duduk kat belakang, dia kira orang panggil rear transaxle lah. Jadi dia menggunakan 11 liter cecair transmission. Dan kalau kita macam setengah orang, dia nanti tukar lagi lah oil pan ke apa, nak increase capacity supaya nak kurangkan risiko overheating ke apa ke. Tapi basically dia 11 liter lah digunakan. Dalam tiap-tiap 20,000 kena tukar. Dan katanya lah campur dengan rear differential punya minyak, front differential punya minyak, campur dengan gearbox, lebih kurang dalam RM2,600 untuk tukar kali nak salin lah. Jadi RM2,600 tu nampak macam mahal, tetapi itulah yang diperlukan untuk mencapai angka-angka pecutan dan top speed yang begitu tinggi. Ini kita kena faham lah, performance always cost a lot. Dan ketiga,
biasa. Spark plug ni dia 6 silinder lah. Takkan pakai spark plug biasa kot, mesti pakai spark plug mahal kan. Jadi dalam ni dia kata original ada dua pilihan, NGK ataupun Denso. So kalau nak cari original yang itulah NGK ataupun Denso, lebih kurang dalam RM1,320 campur dengan upah nak tukar 6 spark plug. Ni cerita brake pula. Ni brake pad depan dan belakang paling penting sekali. Jadi ini memang benda yang sangat-sangat penting. Nak tahu betapa pentingnya brake ni, kita tengok belah depan dia pakai 6-pot caliper. Maksud 6-pot caliper tu ialah dia ada 6 pot nak bagi boleh brake tu tekan kuat ni dengan cakra tu. So nampak dia belanja betul ni, Brembo original punya. Jadi disebabkan kenapa dia pakaikan brake caliper yang mahal ni. Jadi brake caliper ni cerita dia bila dia murah, kadang-kadang dia flat. Maksudnya dia lembut, dia tak cukup keras tau. Bila kita tekan caliper tu, piston tu tekan, nanti brake caliper tu boleh terbuka sikit. Jadi bila you pakai kereta high performance, kena pakai Brembo yang betul-betul solid monoblock, memang kuat lah. So bila dia press tu, benda tu tak bergerak dan boleh dapat maksimum bukan saja stopping power, tapi yang lebih penting lagi, bila caliper tu tak bergerak ialah kita punya brake feel akan rasa lebih tepat, lebih precise. Kita boleh modulate kita punya pressure dengan lebih tepat bila kita nak masuk corner atau kadang-kadang tertentu. Jadi dia punya brake pad pun bukanlah brake pad yang biasa-biasa, tapi boleh pilih lah. Bukanlah cari hak murah ke, saya tak tahu ada orang buat brake pad murah ke tidak untuk benda ni. Tapi yang ni dicadangkan kat sini ialah kalau ambil hak original, Nissan punya original, harga dia dalam 2,850. Kalau nak cari aftermarket, ada Jepun punya brand nama Endless, hak tu lebih kurang dalam 2,004 lah. Saya tak tahu ada jenama-jenama lain ke tidak, tapi yang dicadangkan di sini ialah begitu. Untuk brake pad belakang pula, brake pad belakang ni pun bukan mencalang-calang juga, pasal kereta ni memang laju lah. Dan juga kita kena ingat lah, brake pad kereta-kereta powerful macam ni bukan saja guna masa brake, dia juga guna masa kita get into trouble dan kereta tu activate dengan traction control dengan VSC ataupun Vehicle Stability Control. Jadi brake pad belakang pun dalam RM2,640, RM200 murah sikit daripada hak depan tadi kalau original. Dan kalau Endless punya brand belakang RM1,700, RM700 lebih murah lah. So brake pad depan belakang ni kena jagalah. Kalau dah teringin nak pakai R35, cari hak paling baik sekali, pasanglah hak tu. Lepas tu brake rotor pula. Jadi brake rotor ni yang benda bulat tu lah, macam piring tu kan. Jadi brake rotor untuk R35 ni memang canggih lah. Satu, dia tak boleh pasang brake rotor murah. Brake rotor ni, fungsi dia utama brake rotor ni ialah dia nak ambil segala tenaga yang ada dalam kereta tadi tu. Ni cerita macam mana brake berfungsi lah. Basic sikit, cerita sikit fizik no. Jadi bila kita ada, katalah kita memecut 150 ke 200 km sejam. Jadi berapa banyak tenaga yang ada dalam kereta tu. Bila kita nak berhenti, kita kena ambil tenaga tadi tu semua yang ada dalam kereta tu dan transfer keluar. Jadi bila kita nak berhentikan kereta tu, contoh sudah 200 km sejam sampai ke berhenti, berapa kilowatt tenaga yang kita nak kena buang. Jadi semua tenaga tu dia transfer pergi ke brake pad tadi tu sebagai haba. Dia transfer friction jadi panas, tenaga tu keluar. Itu yang membolehkan kereta tu berhenti. Jadi brake pad tadi tu atau dengan brake caliper tadi tu mesti boleh tahan kepanasan tersebut tanpa pecah, tanpa bengkok, tanpa hilang keupayaan untuk mencengkam. Dia rotor dia belah depan. So dia kata kalau original Brembo, dia ada 3 pilihan disebut kat sini lah. Ambil original Brembo ataupun boleh pilih brand Jepun Endless ataupun ada satu European punya brand AP Racing. Tiga-tiga ni memang brand elok lah, dalam RM12,000 hingga RM18,000. Yang ni saya tak pasti, tak ada cerita dia set depan belakang ataupun set depan ataupun set belakang saja. Yang tu saya tak tahu, maklumat ni dia tak lengkap kat sini. Saya boleh cerita macam tu saja. Yang nombor 7 ni ialah ABS pump. Jadi ABS pump untuk R35 ni dia kata kerap juga kena tukar. Jadi yang ini lebih kurang dalam RM10,000 lah untuk tukar campur dengan upah. Tire pressure monitoring system. Tire pressure monitoring system ni dalam kereta apa pun salah satu benda yang selalu rosak lah. Disebabkan benda tu duduk dekat dalam rim. Jadi bayangkan kalau kereta tu benda yang paling banyak bergegak ialah roda tu, langgar lubang lah apa semua kat situ lah bergegak. Jadi benda tu ialah benda elektronik yang duduk di dalam, selalunya dia lekat dekat rim tu. Kalau beli hak aftermarket dia nanti lekat dekat valve tu kan. Tapi kalau hak original punya dia selalunya dia duduk dalam rim, dia lekat dalam rim. Lepas tu dia akan ada radio transmitter tembak masuk balik ke dia punya receiver dekat dalam kereta untuk baca tire pressure. Benda ni lebih kurang dalam 800 lah sekali kalau nak tukar. Kalau pakai run flat tire mungkin upah buka pasang balik tu lebih sikit lah. Saya tak tahu kalau awak punya workshop macam mana lah. Tapi benda ni kena tukar tau. Jangan tak tukar. Tire ni ikutlah kemampuan masing-masing lah. Tapi kiranya lebih kurang paling-paling pun lah sikit-sikit pun nak tukar 4 ketua itu lebih kurang RM10,000 lah. Coolant expansion tank.
tank. Coolant expansion tank ni pun dia kata selalu retak ni. Tak tahu pasal apa. Kalau dia retak kena pergi tukang. Kalau tidak lagi dia overheat lagi kacau kan. 1290. Jadi kalau dia kata kalau hang nampak meleleh coolant kat bawah tu, check benda tu dululah. Itulah selalunya yang menjadikan masalah flywheel housing. Jadi flywheel housing ni juga orang panggil bell housing untuk kereta biasa. Selalunya flywheel housing tu dia sekali dengan gearbox. Walaupun kereta front wheel drive pun dia nanti campur sekali lah, selalunya dia duduk sekali dengan gearbox. Satu casing, tapi disebabkan kereta gearbox dia duduk di belakang, jadi ada separate bell orang panggil bell housing ataupun flywheel housing. Di belakang enjin tu dia akan ada satu benda yang bentuk macam loceng macam bell. Itu dipanggil bell housing tu. So dekat dalam bell housing ni ada dia punya clutch dia dekat depan gearbox kat belakang. So kereta ni dia punya drive shaft R35 ni, kalau kita tengok dia tengah running tu, drive shaft yang pergi belakang tu selalunya akan lebih laju daripada drive shaft yang pergi depan, pasal drive shaft pergi belakang tu running straight daripada clutch. Dia memang running at engine speed. So berapa ribu RPM kat situ rotation dia sama dengan engine speed, tapi output daripada gearbox dia selalunya rendah sikit. Ada yang tu pergi depan balik dia akan speed dia rendah sikit. Dan katanya masalah untuk bell housing ni ialah dia ada satu bearing kat belakang tu, dan bearing tu selalu rosak ke, dia dislodge ke macam mana ke, dan dia jadi bergegang, akan menyebabkan vibration lah. Benda ni, masalah ni memang diketahui oleh Nissan, dan kita pun probably suspect benda ni bukan pasal apa pun. It's because there's so much power in the car. Jadi bila you accelerate kan, bila you accelerate, you transfer ni semua power ni pergi belakang. Penyudah sekali kat gearbox ni duduk kat axle belakang kan, dia tendang balik ke depan, dia tolak balik against that bearing tu. Mungkin pasal itulah sebab dia selalunya terbuka ataupun dislodge atau bearing tu jadi rosak. Dan ini memang kena repair lah. Saya tak tahu sama ada kena ganti the whole bell housing ke, ada cara dia nak repair ke ataupun apa, tapi dikatanya bell housing ni kalau nak kena tukar lebih kurang dalam RM11,000 lah, siap dengan upah pasang. Jadi kereta ni dia pakai active suspension jadi dia perlukan high level sensor lah nak tengok macam mana dia nak kawal suspension ni. Katanya sebelah kiri belakang selalu cepat rosak, yang tu lebih kurang dalam RM3,850 campur dengan upah. Suspension kalau nak kena ganti set semua sekali sebab dia active suspension jadi macam-macam ada dalam tu dengan elektronik dia apa semua, jadi tak murah lah ni. Kalau hak original lebih kurang RM31,000, tapi kalau depa kata ada satu brand Litchfield Street, Litchfield Street ni murah sikit lah, RM27,000. Untuk gearbox kereta high performance ni, bila jadi daily driver, pasal banyak Nissan R35 ni orang pakai lebih kerap daripada orang pakai sebagai contoh Ferrari ke Lamborghini ke, jadi dia punya incidence of repair tu lebih banyak lah. Jadi macam-macam lah bila dalam gearbox high performance ni, ada macam-macam isu dalam tu, solenoid lah. Yang ni lebih kurang katanya lah lingkungan ni tak tahu apa rosak dalam gearbox, macam-macam boleh rosak, antara RM20 hingga RM45,000 kalau ada masalah dengan gearbox R35. Road tax dia RM5,725. Insurans tu terpulang lah, aku hampa nak ambil third party je, aku tak tahu lah, tapi kira kalau komprehensif harga normal lah, maksudnya penilaian nilai kereta tu semua pun okey, taklah mahal sangat ke apa ke, mungkin lebih kurang dalam RM10,000 lah, dan semua depending on mungkin nak extra coverage ke, windscreen ke apa ke, banjir ke apa ke, tapi basic yang komprehensifnya sedang-sedang lah, lebih kurang RM10,000 jugalah untuk insurans dia setiap tahun. Nissan GT-R ni kalau banding lah dengan kereta-kereta macam Porsche 911 ke ataupun Ferrari ke dan Lamborghini ke apa ke, dia punya maintenance tu bukanlah kata murah sangat, tapi saya rasa lebih murah lah daripada kereta-kereta daripada Eropah. Malah saya rasa mungkin lebih murah daripada mungkin M-Cars ataupun BMW ataupun Mercedes punya AMG Cars ataupun even Audi punya S-Line Cars. Itulah antara sebab kenapa kereta ni memang agak popular lah di kalangan mereka-mereka yang minat kereta, pasal sebenarnya dia menawarkan prestasi supercar pada tahap maintenance sports car. Murah? Tidak murah. Nak try? Apa salahnya? Orang kata YOLO, you only live once, hidup sekali ya. Ada duit lebih, pergi beli ya. Kan? Salah satu kita punya reference yang popular kat Malaysia ni lah satu orang nama cikgu apa? Cikgu Hafiz lah. Cikgu Hafiz. Dia memang cikgu. Saya cikgu tapi tak ada beli 35 lah. Mungkin kalau ada duit lebih saya pun pergi cari ikut. Dia minat, boleh, tak ada masalah. Saya rasa kalau bawa tak mengarut, dia punya maintenance yang hak lele macam gearbox semua tu tak akan menjadi isu besar sangat pun. Mahal tu macam mahal sikit lah, tapi saya rasa boleh masuk akal. Okey. Boleh. Berani? Tahu? Beli? Minggu depan 2? Okey. Kalau hampa suka video ni, minggu depan main lagi lah. Minggu depan punya kelas kita balik kepada kereta-kereta biasa. Tolong tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan, subscribe dan tekan butang loceng. Sampai 200,000, Syasha nanti bagi Ferrari sebiji. Jumpa lagi.